Okay, so for today kita akan tengok uji minda 6.1F, okay? Let me share my screen first. Okay. Okay, kejap. Okay. Okay, dekat sini kita ada uji minda 6.1F. Okay, untuk penyelesaian ini, penyelesaian masalah ini, kita akan gunakan ciri-ciri bulatan yang kita dah belajar sebelum-sebelum ini. Okay, so yang penting you kena tahu setiap ciri-ciri tersebut. Sebelum ni cikgu dah ajar. You kena tahu yang tu, baru you boleh buat ini. Okay. Okay, uji minda 6.1 page 143. So boleh rujuk page 143. Okay, jom kita tengok cara nak selesaikan. Okay, raja di sebelah menunjukkan bulatan berpusat O. So kita ada bulatan yang berpusat O. Okay, bulatan yang berpusat O. Lepas tu dia cakap OSU, kejap. OSU dan PST ialah garis lurus. Okay, kalau kita tengok OSU. Okay, yang ni adalah garis lurus. Lepas tu dia cakap lagi PST. Ni pun adalah garis lurus. Okay. Okay, then dia cakap lagi. Diberi bahawa diameter bulatan ialah 16 cm. Kalau diameter bulatan 16 cm, okay, dekat sini yang mana diameter? Yang mana diameter? Okay, diameter adalah diameter. Apa tu diameter? Okay, diameter ialah garis yang melalui pusat bulatan. Okay, dia akan melalui pusat bulatan. So, yang inilah. Okay, RP adalah diameter. So, dia cakap diameter adalah 16 cm. Okay, cikgu nak tanya. Kalau diameter 16 cm, apa panjang RO dan OP? So RO adalah 8 cm dan OP pun adalah 8 cm. Kenapa 8 cm? Diameter adalah diameter tu adalah kalau kita gabungkan jejaring, dua jejaring bersama dia akan jadi diameter. So dia akan separuh-separuh lah, you bahagi dua je. Okay, so that is fine. Okay, next. Dia cakap lagi ROS, dia cakap dia cakap ROS adalah 70 darjah dan QRP. Mana Q? Okay, dekat sini Q. R, P. Ni adalah 40 darjah. Dan ST, panjang ST. Okay, panjang ST, panjang ni dengan TU adalah sama. Okay, kita dah tahu apa kriteria dia semua. Okay, sekarang cikgu, soalan dia adalah hitung nilai theta. Soalan dia adalah hitung nilai theta. Hitung nilai theta. Okay. So untuk cari nilai theta berada di sini. Okay. So cara nak cari itu adalah first kali kita kena first kali apa yang kita lihat adalah apa yang kita perlu buat adalah kita lihat di sini. Kita ada ini adalah garis lurus. Okay, ini adalah garis lurus. So kalau dekat sini 70 darjah, apa nilai di sini? So cara nak cari dia adalah 180
Kenapa 180? Sebab itu adalah garis lurus kan. So sebab tu 180 tolak dengan 70 darjah, you akan dapat 110 darjah. So di sini kita akan, saya tulis kat sini ya, 110 darjah. Lepas tu kita tahu panjang OS dengan OP adalah sama. Macam mana kita tahu sama? Sebab itu adalah panjang OS dan OP adalah jejari. Kalau jejari, panjang dia adalah sama. Okey, kalau panjang dia adalah sama, maka dia punya sudut pun akan sama. Sudut di sini kan, sudut ni dia akan sama. Nilai sudut dia adalah sama. Kalau nilai sudut sama, maka kita boleh carilah. So yang ni kita tahu, okey, yang ini OSP kan, tu adalah triangle. So kalau triangle 180 darjah tolak dengan 110 darjah, dapatlah 70 darjah. Tapi dekat sini kita, kejap, sorry. Okey, kita tahu ni adalah OSP, adalah triangle. So untuk triangle, satu triangle adalah 180 darjah. So kita tahu kita ada 110 darjah. Lepas tu kita ada dekat sini, contoh saya labelkan X lah. Ni dua adalah akan jadi X. X tambah X dapatlah 180 darjah. So 110 darjah tambah 2X equals to 180 darjah X. So kalau kita tolak, kita akan dapat 70 darjah. Tapi dia nak satu X je. Kita nak tahu apa setiap X dekat sini. So kita bahagilah 2. Kalau kita bahagi 2, X akan jadi 35 darjah. So nilai di sini adalah 35 darjah. Setiap ni adalah, nilai dia adalah 35 darjah. Okey, sekarang kita dah tahu ni adalah 35 darjah. So kita boleh gunakan konsep, kalau sini 35 darjah, sini pun 35 darjah. So kedua-dua ni pun ada 35 darjah sebab panjang ST dan TU adalah sama. Kalau sama, sudut di sini dan di sini akan sama. Kalau sama, ni pun dia membentuk triangle kan? Okay, kejap. Macam okay. Di sini, okay, sekarang kita tahu nilai di sini adalah 35 darjah. Kalau di sini 35 darjah, di sini pun 35 darjah. Okey, mengapa 35 darjah? Di sini pun akan jadi 35 darjah. Okey, kenapa 35 darjah? Sebab kita tahu panjang ST dan TU adalah sama. Kalau sama, nilai 35 darjah untuk di sini dan di sini adalah sama. So, STU ni membentuk satu triangle. Kalau triangle segitiga sama kaki, kita boleh guna rumus segitiga tu. So kita letaklah kita nak tahu apa nilai theta kan. So saya letak theta tambah dengan 35 darjah tambah dengan 35 darjah, dapatlah 180. Sebab apa 180? Sebab itu adalah triangle. Kalau triangle kita akan dapat 180 jumlah isi pada dia. Jumlah dalam tu adalah, jumlah sudut pedalaman adalah 180. Maka kita boleh cari 180 tolak dengan 35 darjah tolak dengan 35 darjah, kita dapatlah theta. So theta adalah 180 tolak dengan 35 tolak dengan lagi 135, kita dapat 110 darjah. Okay, faham kan? Saya harap korang faham. Okay, mostly kita gunakan konsep yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Okay. Kita tengok pula soalan B. Panjang PQ dalam cm betul kepada 3 angka bererti. Okay, panjang PQ. Okay, sebelum tu saya padamkan yang ni. Nanti confuse pula. Okay. Sekarang saya padam ini semua. Okay. Sekarang dia tanya panjang PQ. Kalau panjang PQ ni, dia tanya apa panjang ni? Okay. Berapa panjang ni? Dia tanya berapa. So, panjang PQ. Cara nak cari ni adalah kita gunakan konsep
trigo sikit. Okay, sin constant. Yang tu pun kita guna dekat sini. Okay. Okay, dekat sini, dekat soalan tu dia dah mention diberi bahawa diameter bulatan ialah 16 cm. Okay, di mana diameter? Diameter adalah R, from R to P. So which means from garis ni adalah diameter. Garis RP adalah diameter. So panjang RP adalah panjang RP adalah 16 cm. Okay. Panjang RP adalah 16 cm. Okay. Now. Saya padam ni takut. Okay. Next. Sekarang kita kena cari, cara nak cari dia adalah kita gunakan sin SOHCAHTOA. So kita ada panjang ni RP adalah 16 cm. Sekarang kita nak cari yang tu. So cara dia adalah kita ada angle ni from here opposite over adjacent, over hypotenuse. Opposite, saya ulang lagi sekali. Okay. Opposite ni adalah 16 cm. Okay. Opposite over hypotenuse. Okay. Kalau opposite over hypotenuse, apa dia punya ni? Sin. So, sin adalah opposite over hypotenuse. So, kita akan gunakan yang tu. So, saya tulis di sini D. So, sin 40 darjah equals to opposite. Apa opposite? Nilai opposite. Tak tahu lagi. Itu yang kita nak cari kan. So kita tulis QP. Over dengan hypotenuse. Okay, apa hypotenuse? Panjang RP. RP tu apa? Nilai dia adalah 16 cm. So kalau kita nak cari QP sahaja, apa yang kita perlu buat adalah kita cross darab macam ni, darab silang. So kita akan dapat QP is equals to sin 40 darjah darab dengan 16 dah, 16. Kalau kita darab sin 40 darab dengan 16, kita akan dapat 10.2846. 2846 5 lah. Dia cakap 3 angka bererti. 1, 2, 3. So betul lah. Tapi dekat jawapan dekat belakang dia bagi 10.3 cm. So kenapa 10.3 cm? So kita bundarkan satu je. So dapatlah 10.3. Okay, faham? Kita guna sin SOHCAHTOA. Okay. Sin adalah opposite over hypotenuse. Okay. Saya harap korang faham. Okay. Saya harap tak ada soalan. Okay, kita akan masuk kepada soalan yang kedua, iaitu yang ini. Okay, saya fokus dekat sini Okay, lebih kurang lah tapi nampak M110. Okay, next we move on with this one. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Diberi bahawa PQ equals to QR. So maksud dia panjang PQ ni sama dengan panjang QR ni. Panjang PQ sama dengan panjang QR. Okay, lepas tu dia cakap lagi. Sudut PSQ adalah 30 darjah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, PSQ adalah 30 darjah. Dia dah label dah. Okay, lepas tu dia cakap lagi. Sudut SPR adalah 32 darjah. SPR. So kita cari di sini. Okay, S. Ni SPR. Sudut ni. Dia dah label juga 32 darjah. And then soalan dia adalah hitung nilai XYZ. Apa nilai X? Saya padam Okay. Dia cakap
hitung nilai X, Y, Z. X, Y, Z. Dia suruh cari apa nilai dia. So cara nak cari dia adalah kita kena buat satu persatu, lepas tu kita akan tambah keseluruhannya. Okay, first sekali kita gunakan konsep yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita mempunyai P, okay sorry, panjang ni PSQ. Apa lengkuk dia? Lengkuk dia adalah PQ. Okay? Okay. Kita tengok lagi ada tak sudut yang mempunyai lengkuk yang sama. So kalau kita tengok PRQ. Okay. PRQ pun mempunyai lengkuk yang sama iaitu PQ. So kalau hari tu kita dah tengok kan macam ni. Contoh kita ada bulatan. Kenapa dia tak nak buat hal lah. Sekejap Hari tu kita dah tengok kan cara nak cara nak sekejap cantik lah. Okay. Kita dah tengok butterfly shape. Okay. Contoh kita butterfly kan? Lebih kurang butterfly. Tak. Bukan butterfly. Sorry. This one. Kita dah tengok bentuk ni. Kalau dia mempunyai lengkuk yang sama, maka lengkuk yang sama. Sekejap, sorry. Tak boleh lukis lah. Tak pandai. Okay, kita ada lengkuk yang macam ni kan? Okay, saya label sini sudut R, sudut S. Lengkuk dia adalah PQ. Kedua-dua ni T, O. Okay, P, T, Q mempunyai lengkuk PQ. P, O, Q lengkuk dia Q. So kalau kedua-dua ni mempunyai lengkuk yang sama, maka sudut ni akan jadi sama. So samalah. Okay, dekat sini P, S, Q. Lengkuk dia adalah PQ. PRQ, lengkuk dia adalah PQ. Kalau mempunyai lengkuk yang sama, nilai sudut di sini akan jadi sama. Maka sudut Z adalah 30 darjah. So saya lukis. So saya akan tulis Z adalah 30 darjah. Kita guna konsep tu Again, come again. Saya explain lagi sekali. Okay. Untuk cari nilai Z, kita tengok dekat sini. PSQ. Lengkuk dia apa? PQ. Okay. Kita tengok lagi sama ada tak sudut yang mempunyai lengkuk yang sama. So kalau kita tengok ni, PRQ. Lengkuk dia PQ juga. So kalau sama, lengkuk dia sama, nilai dekat sini 30 darjah kan? So sudut di sini pun akan jadi 30 darjah. So maka Z adalah 30 darjah. Okay. Sebab tu Z adalah 30 darjah. Okay. Kita dah tahu Z adalah 30 darjah. Now kita cari pula untuk sudut Y. Okay, cara nak cari sudut Y adalah kita gunakan ni. Tengok, dia dah cakap dah. Panjang RQ dan panjang PQ adalah sama. Okay, macam mana kita tahu sama? Sebab ni, tengok. Kita boleh tahu dekat sini. Tengok sini. Dia punya ni adalah sama. Kalau panjang RQ dan panjang PQ adalah sama, dia punya panjang dia adalah sama sebab ni. Okay. Kalau sama, kalau sini 30 darjah, sini pun akan jadi 30 darjah. Kenapa 30 darjah? Sebab sudut pun akan sama. Okay. So Y dia akan jadi 30 darjah. Okay. Saya ulang lagi sekali yang ni. Okay, dekat sini. Oh my god. Okay. Untuk cari nilai, kita dah tahu nilai Z adalah 30 darjah.
Okay, sekarang kita tahu kita ada RQ, panjang RQ dan panjang QP ni adalah sama. Cara nak macam mana tahu? Sebab ni ada double line ni kan. Maksud dia adalah sama. So kita dah tahu ni sama, maka sudut di sini pun sudut pun akan jadi sama. Kalau panjang ni dengan panjang ni sama, sudut dia akan jadi sama. Maka Z is equals to Y is equals to 30 degrees. So Z is equals to 30 degrees and Y also is equals to 30 degrees. Okay, faham? Saya harap korang faham. Okay, next. Okay. Kita dah tahu ni. Okay, next. Lagi satu, kita nak cari nilai X. Untuk cari nilai X, kita gunakan metod yang sama juga. Ni dekat sini ada pusat bulatan. Dari pusat bulatan kita ada OP dan OR. Okay, ni adalah jejari. Okay, kalau jejari, panjang dia adalah sama. Dari mana pun panjang dia akan sama. Kalau panjang sama, sudut di sini pun akan sama dengan di sini. Sudut di sini akan sama. Kedua-dua sudut ni akan sama. Okay, sekarang kita tahu dekat sini 32 darjah. So, dekat sini pun sudut dia ada 32 darjah. Okay, lepas tu kita tengok OPR ni membentuk triangle. Kalau membentuk triangle, kita boleh solve menggunakan 180 darjah tolak 32 darjah tolak 32 darjah tolak X. Betul ke? 30 darjah, 32 darjah, 100. Silap tulis. 108. Okay, kita ada X tambah 32 darjah tambah 32 darjah is equals to 180. Kan sudut pedalaman segitiga adalah 180. Maka kita akan dapat 180. Okay, next. 180 darjah tu kita tolaklah dengan 32 darjah tu. 2 kali. So kita akan dapat nilai X adalah 116. Okay. Faham? I harap korang faham. Okay. Kita pun. Okay, and then last kali kita kena tambah ke semuanya lah. Kalau kita tambah X, Y, Z, kita ada X 116 tambah 30 dan so okay. Akhir sekali kita kena tambah X tambah Y tambah Z. So kita ada nilai X adalah 116. Tambah dengan Y adalah 30 darjah dan Z adalah 30 darjah. So maka kita akan dapat 176 darjah. So X, Y, Z adalah 176 darjah. Faham? Okay, next. Okay, kita pergi ke soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, raja di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Diberi TS. TS adalah selari dengan PO. TS. Okey, dia cakap TS, mana TS? TS ni selari dengan PO. Okey, kalau selari maksud dia kita akan gunakan konsep ni, Z. Konsep Z. Okay. Kalau selari konsep Z. Okay. Kita akan gunakan konsep Z. Maka contoh dekat sini kita ada sudut 50. Kalau Z, sudut di sini akan sama 50 darjah. Opposite angle lah Z. Okay. Nanti cikgu terangkan semula. Okay. So dia cakap ni sudut TS dan PO ni adalah selari. So kita gunakan konsep apa? Selari. So sini 44 maka sini pun 44. Okay. Clues lah that they give. Lepas tu dia cakap lagi TSP adalah 44 darjah. Hitung nilai X tambah Y.
Okay, macam tadi juga kita kena buat. So now, okay, benda pertama yang kita kena buat adalah kita kena cari apa nilai X dan Y. Okay, cara nak cari nilai X dan Y adalah first kali, okay, kita guna konsep yang kita dah belajar sebelum ni. Tengok, kita ada P, O, Q. Lengkuk dia apa? PQ. Okay, kita cari lagi. PRQ. Lengkuk dia apa? PQ juga. Maka nilai X dengan nilai Y adalah sama. Sebab disebabkan PO, sudut POQ dan P, sudut PRQ mempunyai lengkuk yang sama, iaitu lengkuk yang sama iaitu, sekejap saya padam ni, iaitu PQ, maka sudut X dan Y juga akan sama. Okay, so kita tahu this POQ lengkuk dia adalah PQ. PRQ lengkuk dia adalah PQ. So dia mempunyai lengkuk yang sama. Kalau lengkuk yang sama, nilai X dan Y akan sama. So X is equals to Y. Okay, now kita dah tahu like kita dah ada hint macam mana nak cari nilai X dan Y. Sekarang kita nak cari nilai dia kan. Okay, cara dia adalah kita gunakanlah apa yang diberikan. So dia cakap Z ni, saya padam yang ni Okay, saya gunakan colour lain. Okay, dia cakap PS dan PO ni selari. Kalau selari maknanya di sini sudut 44 ni sama dengan di sini. Sudut di sini dan 44 darjah ni akan sama. So maka ini adalah 44 darjah. Disebabkan selari kita gunakan Z method. So here and here will be same value. Okay. Disebabkan di sini same value. Okay, kita tengok pula OP dan dekat sini dia tak bagi pula. Saya padam ni Okay, saya padam. Kita dah tahu dekat sini adalah 44 darjah. Okay, sekarang kita tengok panjang OP dan panjang yang ni. Dia tak label dekat sini tau. Panjang ni adalah sama. Kalau panjang dia sama, sudut di sini dan sudut di sini adalah sama. So dekat sini pun 44 darjah. Ni membentuk satu segitiga. Kalau segitiga kita boleh carilah nilai dekat sini. Okay, kita boleh cari nilai di sini. Berapa nilai di sini kan? So di sini. Berapa nilai di sini? So kita gunakanlah 180 darjah. So kita akan letak 44 darjah tambah dengan 44 darjah. Contoh dekat sini saya labelkan sebagai Z lah. Kalau saya labelkan sebagai Z equals to 180. So 180 minus with 44 minus with 44. So you get 92 degrees. So ini adalah contoh ni Z. So value di sini sahaja adalah 92 darjah. Okay. Value Z tadi dekat sini, value ni adalah 92 darjah. Okay, dekat sini lepas tu kita nak cari X kan. Cara dia kita tengok ni adalah satu garis lurus. Kalau garis lurus kita gunakanlah 180 darjah tolak dengan 90 darjah. 92 darjah maka kita akan dapatlah nilai di sini. So kita tahu kan X tambah dengan 92 darjah dapatlah 180. Kita nak X je kan nilai X.
So 180 tolak dengan 92, dapatlah nilai 88. X adalah 88. Okey, sekarang kalau X nilai dia 88, apa nilai untuk Y? Y pun akan jadi Y pun akan jadi 88 juga. Okey, kejap aku dapat. Kejap, ada salah. 44 tu. Okey. Okey, so Y pun akan jadi X 88 jika kenapa ni? Oh sorry. Okey, kalau X adalah 88 maka Y pun adalah 88. X 88, Y akan jadi 88 juga. Dia tanya apa jumlah dia kan? So kita akan dapat X tambah Y. X 88 tambah ni 88, kita akan dapat 176. Okey. Ada something wrong. Okey, itu sajalah untuk kelas hari ini. Nanti saya akan sharekan jawapan ni semua dekat Google, dekat Telegram. Thank you so much.